Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua pembaca. Pak, tadi aku nak beli haruan, Pak. Lepas tu? Tak lepas lah, Pak. Aku lesen B2. La ilaha illallah. Habis tu selama ni yang pergi test CB500 Ali semua tu? Aku pakai lesen L lah, Pak. Boleh Abang duduk sana, nanti saya cerita pasal lesen L ni. Pasal L250 kan? Okey. Boleh Okey. Nah, nampak tak masalah abang beras tadi? Sebab dia tak ada lesen B full, kena pakai B2. B2 ni maksimum cc yang kita boleh bawa 250cc saja. Dan sebab itulah kalau kita tengok motor-motor yang dia lebih sikit, contoh macam 300cc, contohnya macam Honda Forza skuter, Kawasaki J300, BMW 310, KTM 3990. Kebanyakan motor-motor macam ni memang susah sikit nak dijual kalau comparekan dengan motor yang memang 250cc, contoh macam X-Max, R25 semua tu kan. Lebih senang. Jadi hari ni kita nak cerita pasal 250cc. Motor apa yang sebenarnya paling berbaloi kita beli dengan harga, dengan spek, dengan maksimum 250cc itulah. Jadi tunggu. Tapi sebelum tu, tekan like, tekan subscribe dan tekanlah loceng dulu. Okey, sebelum tu 250cc ni memang satu kategori motosikal yang boleh dikatakan jambatan lah sebelum kita nak melompat kepada cc yang lebih besar. Kalau saya boleh bagi nasihat, untuk orang yang daripada motor kecil, daripada kapcai, daripada motor-motor yang biasa 150cc, lompatlah dulu 250 sebelum beli motor-motor yang lebih besar. Contohnya dulu kalau kita tengok famous ZX, kemudian MT-09, MT-07 apa semua kan. Sebab kebanyakan yang daripada kecil terus lompat besar ni skills tak cukup. Kemahiran kita menunggang tu tak cukup. Kita tak boleh nak kawal kuasa, kawal dia punya berat, kawal dia punya braking semua kan. Yang itu yang dulu memang banyak yang beli motor besar 4 silinder bersepah. Corner sikit buang kan. Jadi kena mulakan dengan 250cc. Okey, kita mulakan dengan yang Number 7. Tu dia. Nama dia Honda CRF. Honda CRF 250 ni dia ada dua jenis. Dia ada satu CRF L, satu lagi CRF Rally. Tapi kedua-dua motosikal ni memang dia buat fokus untuk lebih kepada off-road berbanding on-road. Kenapa kami letak juga motosikal ni walaupun fokus dia lebih kepada off-road? Sebab dia unik. Dia unik. Tak banyak motor dalam market yang ada dalam pasaran ni. Kereta pula dah. Motor ni dia pakai enjin satu silinder saja, lebih kurang dalam 25-26 horsepower. Tapi kedua-dua spek ni dia ada beza sikit lah. Walaupun dua-dua ni datang dengan ABS, untuk yang CRF-L tangki dia sebesar 7.8 liter. Kalau untuk Rally 10.1 liter. Untuk CRF-L dia punya ketinggian seat 875mm. Untuk Rally 895mm. Memang tinggi. Hati-hati siapa nak beli kereta ni. Siapa nak beli motor ni. Sebab BMW GS 1200 seat baru 850mm. Tapi kelebihan CRF ni tahu kat mana? Yang saya cakap pasal off-road tadi. Sebab dia memang datang dengan rim depan 21 inci, rim belakang 18 inci. Okey, berapa harga dia? Untuk CRF-L lebih kurang dalam 24,000, untuk Rally lebih kurang 28,000. Memang mahal lah untuk single cylinder. Tapi kalau dah minat, apa salahnya? Number 6. Yang nombor 6. Nombor 6 ni Honda juga. Nama dia CB250R. Saya suka motor ni sebab konsep dia, Honda cuba buat motor yang quarter liter tetapi dengan konsep Neo Cafe Racer. Dia nampak macam klasik tapi equipment dia sebenarnya modern. Dia meter full digital, lampu LED depan belakang. Lepas tu tangki dia besar, 10.1 liter macam itulah. Enjin dia sedih sikit lah, single cylinder je, 26-27 horsepower macam tu. Harga dia 23,000. Yang ni abang kalau nak beli boleh beli ni bang. 23,000 ni kira lain sikit lah, ada gaya sikit lah, sesuai lah untuk warga emas. Benelli TRK 251. Ada juga ke motor ni? Ya, ada. Jadi konsep untuk motosikal touring, motor unta yang bawa tegak tinggi ni kan memang ada banyak dalam pasaran. Tapi 250cc pilihan dia agak kurang. Kalau anda masih ingat dulu pernah ada keluar KTNS. Wah, dia tiru macam GS sikit, siap ada sidebox semua kan. Cuma je masa tu saya rasa harga dia lebih kurang dalam 17,000. 17,000 untuk sebuah motor macam tu dengar macam okey, tapi TRK ni sebenarnya
lagi okey. Dia jual lebih kurang dalam 14,000. Dia ada dua spek, non ABS dengan ABS. Tapi ABS pun dalam 14,000. Saya rasa agak berbaloi dengan harga yang dijual tu. Cumanya dia masih pakai enjin single cylinder 26 horsepower macam tu lah. Untuk harga 14,000, motor touring, boleh join geng-geng GS. Kan? Okey juga sebenarnya. Bang. Okey, yang tadi TRK tu. On. Pakai full suit semua, pakai yang apa? RI Cross Tour X tu, boleh masuk off-road, boleh overlander. Macam bang, gaya mesti 10. Tak nak aku motor China. Aku nak motor lain. Number 4. Oh, nak motor lain. Nak motor lain. Okey, tadi nak BR1 kan? Okey, yang sebenarnya kalau kita nak lompat daripada contohnya macam orang tua tu dia pakai Honda RS 150, tapi terus nak pergi daripada 150cc nak pergi 1000cc. Sebenarnya selain daripada kemampuan duit, kemahiran tu penting lah. Bahaya sebenarnya sebab kita handle motor kecil tiba-tiba nak lompat pergi 1000cc yang mungkin ada 150-200 horsepower. Sebenarnya itu memang bahaya sebab kita tak cukup skill. Jadi abang tahu motor apa yang sesuai untuk abang sebenarnya? Yamaha R25. Ya, R25 yang facelift ni dia jauh lebih elok lah berbanding dengan yang first model dia keluar dulu. Dalam kalangan sports bike 250cc, okey kita cakap pasal sport bike dulu. Sport bike 250cc dalam pasaran Malaysia ni saya rasa R25 adalah yang terbaik yang kita boleh beli. Kenapa? Sebab Kawasaki yang 4 silinder pun belum masuk, Honda CBR 250RR 2 silinder tu pun belum masuk. Setakat yang kami rekod video hari ni lah. Kalau dia masuk minggu depan tu, kita tak tahulah kan. R25 ni dia ada enjin 2 silinder, lebih kurang dalam 36 horsepower macam tu. Okey, kemudian yang model facelift ni depan dia dah pakai USD fork, lepas tu meter dia dah full digital. Dari segi reka bentuk pun dia dah macam nampak macam YZF family lah, macam R6, R1 sikit kan. Tapi untuk siapa yang nak lompat daripada motor kecil sebelum nak pergi R6, R1 tu, boleh singgah dekat R25 dulu. Dan apa yang menarik tentang motor ni, masa saya test dulu, saya test lebih kurang dalam 2 tahun lepas yang version 1 lah. Dia punya kedudukan tunggangan tu, dia kalau kita compare dengan R15 sekalipun, R15 tu dia lebih menunduk. Tapi R25 ni memang duduk tu memang selesa dan memang kita boleh bawa hari-hari. Sebab tu kebanyakannya kalau atas jalan kita boleh nampak orang bawa R25 ni pergi kerja, balik kerja, bawa bini, hantar office mana kan. Sebab bagi saya kedudukan tunggangan dia tu adalah selling point yang penting untuk R25 ni. Berapa harga dia? Berapa harga dia bang? Abang check kedai tadi bang? Aku dah check Pak, aku dah check. Harga je dalam 20k Pak. Oh, okey. Lebih kurang dalam RM20,000. Tapi itu list price lah. Kalau dah pergi kedai, kita tahu kat Malaysia ni kan, kedai motor A, B, C semua harga lain-lain. Number 3. Maxi scooter pun ada? Ya, sebab kan hari ni kan kita cerita pasal 250cc. Jadi untuk Maxi scooter yang boleh beli, antara yang boleh beli dekat Malaysia yang ini, Yamaha X-Max 250. Yamaha Malaysia ni pandai, dia letak 250cc je. Sebab kalau kita tengok dekat luar, dekat Thailand, dekat Japan, kat mana kan, kebanyakannya dijual 300cc sebab dia memang ada spek yang 300cc. Tapi Yamaha Malaysia dia sedar bahawa lesen dekat Malaysia ni memang dia cap dekat 250cc untuk B2, jadi dia jual yang 250cc. Untuk sebuah maxi scooter dari segi reka bentuk memang X-Max ni sangat lain kalau kita compare dengan 250cc yang lain. Contohnya macam SYM, macam Honda Forza, macam apa lagi, Kimco apa semua tu kan. Reka bentuk dia almost sama. Biasanya kat depan tu dengan lampu bagak besar, fairing besar. Tapi Yamaha dia buat cun-cun je lampu kecil depan tu. Enjin X-Max ni 250cc, single cylinder, dia pakai they call it teknologi Blue Core, dia ada lebih kurang 23 horsepower dan biasalah dia pakai bed CVT. Lagi satu kelebihan X-Max ni selain daripada pakai motor, kalau korang perasan weekend-weekend banyak geng-geng X-Max, konvoi apa semua. Dia orang memang make up banyak motosikal ni sebab X-Max ni antara skuter yang saya rasa kalau bab aftermarket, bab dia punya spare part, dia punya aksesori, X-Max yang paling banyak. Ada USD fork, ada Brembo, ada stroker kit, ada macam-macam lah, cover set, seat Europe lah apa semua kan. Saya pun hampir-hampir nak beli dah itu hari. Cuma itulah masa tu duit tak cukup lagi. Harga dia berapa? Lebih kurang RM23,000. Berbaloi. Macam menarik je. Pak, ada pilihan lain tak? Number 2. Bang, sebenarnya kita dah umur-umur macam ni bang, tak sesuai nak bawa R1 ke motor sport bike. Kita kena bawa motor unta bang.
Yang ni saya nak sebut ni, yang nombor 2 ni. Tu dia. Kawasaki Versys X250. Ini memang bukan antara lah, satu-satunya brand Jepun yang ada 250cc touring bike. Bagi saya motor ni rekaan dia unik. Sebabnya memang Kawasaki memang sebenarnya dia nak cipta sebuah adventure touring bike yang boleh bawa dua-dua, off-road dan on-road. Sebab tu kalau even kita compare dengan Versys 650 sekalipun, Versys 650 dia punya rim depan belakang 17-17. Tapi kalau Versys 250, rim depan dia 19, belakang 17. Dia punya design, even dia datang dengan rim lidi bang kan? Betul Pak, betul. Dengan sport wheel. Lepas tu dia punya center stand standard memang dia datang. Engine dia 2 silinder lebih kurang 35 horsepower macam tu lah. Ini saya cakap pasal jambatan kan. Jambatan sebelum kita lompat dengan yang lebih besar kan. Kalau kita ni memang, kalau anda semua minat touring, untuk mulakan motor touring ni, yes, Kawasaki Versys X250 ni boleh jadi motor pertama sebelum kita lompat, let's say nak pergi maybe Tracer GT atau Triumph Tiger atau Suzuki V-Storm atau BMW GS kan, yang besar-besar lah, yang kita cakap pasal 600, 800 sampai 1000cc ni. Kita start dengan motor yang lebih kecil sebab touring bike ni dia ada satu karakter pengendalian. Biasanya handle dia mencapang dan tempat seat dia tu agak tinggi, setengah orang kena jengkit. Jadi kalau kita dah biasa dengan motor yang lebih ringan, lebih senang kita nak kontrol dulu lah. Jadi kita tahu berat dia tang mana, corner dia nak turun macam mana. Kemudian kalau kita nak beli motor yang lebih besar, lebih senang. Kita dah ada feel tu, kita dah ada skills macam mana nak bawa touring bike. Berapa harga Versys X ni? Sekitar RM23,000. Wow. Boleh sebenarnya sebab ini brand Japan. Tak boleh compare lah dengan brand China. Number 1. Juara kita pada hari ini ialah Modenas Elegant 250. Troll ke ni? Tak. Yang ini memang betul. Sebab saya masih ingat waktu CEO lama Modenas tu, kami pernah berbual lah sebelum nak bawa masuk motor ni. Dia tanya pendapat saya macam mana kan. Pertama sekali saya tanya tentang harga jualan dulu. Sebab Malaysia ni disensitif tentang harga. Sebab yang nak dibawa ni produk yang bagus, produk Kymco. Kita cerita pasal Kymco dulu. Kymco ni dia memang tak buat dah benda lain. Dia buat memang fokus kepada skuter. Kalau kita tengok even BMW dulu, C650 memang dia ambil daripada Kymco. Dia rebash dari BMW. Kemudian Kawasaki J300 itu daripada Kymco. Sebab Kymco Taiwan ni, dia Kymco dengan SIM ni, dia memang terror buat skuter. Even kalau skuter paling baru dia, yang Kymco paling besar tu 2 silinder pakai rantai, AK550. Tapi yang tu tak masuk Malaysia lah. Yang masuk dia punya kembar SYM TL500, Maxim TL500. Itu kita cakap pasal teknologi skuter daripada Taiwan. Kalau ada hierarki, sebenarnya skuter Taiwan ni sama level je dengan skuter Japan. Dia punya standard, dia punya quality, dia punya R&D. Kita boleh nampak brand-brand Taiwan ni, skuter dia banyak laku dekat sebelah Europe sebab dia lebih murah, lebih affordable, lebih senang jaga. Itu perihal skuter Kymco dengan SIM. Apa kaitan dengan Modenas? Lah, kan tadi dah bagi tahu Modenas Elegant ni asalnya adalah Kymco 250. Masa yang sama, masa yang dia launch motor ni, Kymco pun jual model yang sama dekat Malaysia. Kymco jual 20-21 ribu macam tu. Tapi Modenas jual berapa? 14,000 je tuan-tuan. Cumanya dengan motor macam ni, kita tak boleh lah nak harap ada semua equipment macam X-Max, macam apa semua tu dia ada ABS apa semua kan. Tapi Modenas Elegant ni pada harga 14,000 sebabnya dia tak ada ABS lah. Tapi engine dia almost sama dengan Downtown 250i. Dia lebih kurang 22 horsepower, single cylinder, 4 stroke. Yang bagusnya skuter macam ni, dia punya tangki dia besar, sekitar 12 ke 13 liter. Apa yang melayakkan dia duduk nombor 1 ialah sebab dia sebuah maxi. Maxi skuter ni dia macam ni tuan-tuan. Kalau kita ni jenis memang orang yang banyak duit, dia mungkin ada 2-3 biji motor. Dia ada skuter, dia ada touring, dia ada superbike, dia ada off-road bike dekat rumah kan. Tapi orang yang biasa-biasa, contoh macam kita cuma nak ada satu motor, saya rasa Modenas Elegant ni memang boleh beli. Kita boleh bawa pergi kerja hari-hari, boleh hantar anak pergi sekolah, even weekend pun kalau nak join geng X-Max ke, nak join geng Y-Suku ke, still kita boleh convoy. Dalam atas highway still boleh dapat 13, 14 macam tu. Dia punya meter, dia punya reka bentuk, dia punya package keseluruhan motor tu, saya rasa dia langsung tak nampak murah lah motor ni. Even kalau katakan kita buka logo Modenas tu tanpa logo BMW, semua orang ingat motor 20 lebih kot.
Ramai orang tak ingat Modernized Elegant ni ada dalam pasaran. Ya, ada. Jadi, itulah saja 7 buah motor 250cc yang apa lagi orang tu ni? Pak, 7 motor tadi salah satunya aku suka lah Pak. Jadi nampak aku nak ambil R1 Pak. Bayar tukar lesen. Lepas tu? Kan? Aku nak pakai Modernas lah Pak. Murah. Duit yang lebih tu boleh ke Joli. Betul. Kan? Lonceng apa? Lonceng lah, lonceng. Ha? Lonceng lah, lonceng. Oh ya, jangan lupa Bangsa Mekanika. Like, share the video, komen sikit kat bawah tu pasal lesen. Yang tak ada lesen, pergi ambil lesen. Okay? Jangan lupa tekan lonceng. Subscribe. Okay? Bye-bye. Jom. Aku nak pergi ambil.